Fitnah-fitnah akhir zaman bersama dengan Ustaz Muhammad Wadi Anwar. Persilakan ke pentas segala hormatnya, kami menjemput, mempersilakan, dipersilakan. Untuk masa kita lebih kurang 2 jam insya-Allah, sama-sama kita mendengarkan. Biasanya kita dah tengok dalam YouTube, masa tengok dalam YouTube nampak tua sikit, tapi tua sungguh ni masih lagi ceria, masih lagi muda. Dan kita berdoalah semoga ustaz kita ni Allah panjangkan umur dan juga memberi khidmat kepada kita hingga seterusnya lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lanjutkan umur beliau dalam khidmatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Malah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berusaha, yang di-Pertua Majlis Agama Islam Wilayah Fatani. Terusnya timbalan-timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam Wilayah Fatani, Setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah Fatani, seterusnya adik-adik jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Fatani, tuan-tuan guru, para alim ulama, al-ajilla al-muhtaramun, para pelajar pondok, pemimpin masyarakat, Tok Kemenan, Tok Neban, Ketua Opoto, betul kah? Terusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya minta izin duduk bersila. Gemuk kan, saya nak kena bersila sikit tadi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni ialah malam pertama, kali pertama sejak balik daripada Syria tahun 2007. Saya pernah melawat ke Fatani dan Yala beberapa kali, tapi yang ni malam ini kali pertama saya menyampaikan ceramah. Dan
Saya dimaklumkan tak ada alim ulama. Kan, tapi malam ni di depan ni kesemuanya para ulama yang ada di depan, dan saya mohon izin daripada semua alim ulama kita untuk saya bercakap. Bukanlah saya yang paling pandai, tapi mungkin saya ni orang kenal sikit lah. Kalau di Malaysia tu mereka kenal lah sikit, no? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah Allah Taala himpunkan kita malam ni dalam satu majlis yang insya-Allah doa kita sangat didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa kepada Allah dalam majlis ini sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita semua dihimpunkan oleh Allah dalam syurga Firdaus. Seperti mana Allah menghimpunkan kita semua dalam majlis ini, walaupun ada yang mai untuk membeli air, ada yang datang untuk membeli baju, ada yang datang untuk membeli keperluan, tetapi Allah sebut kepada para malaikat, kepada mereka yang walaupun melintas di dalam majlis ilmu, bukan datang untuk mendengar di dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan untuk para malaikat memasukkan juga mereka-mereka yang lalu ataupun lintas di dalam majlis ilmu. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Jadi yang datang dengan niat apapun, insya-Allah rahmat Allah untuk mereka yang hadir dalam majlis ilmu akan kena kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, terima kasih kerana sama-sama memeriahkan majlis, membesarkan salah satu daripada syiar ataupun hari kebesaran Islam, iaitu antaranya ialah peristiwa hijrah kekasih kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah ketika Nabi berusia 53. Nabi hijrah waktu Nabi umur 53, setelah semua sahabat mendapat izin daripada Allah untuk berhijrah. Rasulullah masih menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tunggu di Mekah sampai masa Allah turunkan wahyu, izinkan Nabi berhijrah. Maka Nabi pun bersiap untuk menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Hari ini orang yang pergi umrah, dia boleh bayang Mekah nak pergi Madinah lebih kurang 400 km. Kita naik bas pun letih. Kalau naik bas, letih. Kalau sampai Madinah, nak pergi ke Mekah buat umrah, sampai tu lepas 7 jam, berhenti apa semua kan. Nak buat umrah pun letih, naik bas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah tak ada bas. Nabi berhijrah tak ada motor. Depan ni boleh tengok motor. Motosikal sama kot panggil kan. Nabi berhijrah tak ada AirAsia, kapal terbang lah. Nabi berhijrah tidak ada kereta api. Nabi berhijrah dengan unta. Bila Allah izin Nabi berhijrah, Nabi pun balik ke rumah. Rumah Nabi dekat dengan Marwah. Siapa yang tawaf pula sa'i. Siapa yang sa'i daripada Safa pergi ke Marwah, daripada pintu Marwah keluar sikit beberapa meter, di situlah rumah Rasulullah dengan Sayyidatuna
Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Rumah Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. Di situ Nabi mendapat 6 orang anak. Di situ. Sebab tu kalau pi buat umrah, baca dulu sejarah Mekah. Betul tak Baba? Kat situ ke rumah? Ke saya salah? Ada orang mengaji Mekah payah. Payah nak cerita. Saya mendapat maklumat begitulah di situ. No, dekat-dekat dengan Sy'ab Abi Talib tu, dekat keluar kat pintu Marwah tu, di situ. Tuan-tuan, di situ Nabi dapat 6 orang anak. Waktu peristiwa hijrah, Sayyidatuna Khadijah dah wafat. Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal dunia. Kemudian bila dapat arahan daripada Allah untuk hijrah, Nabi balik ke rumah dia waktu tu malam 27 Safar. 27 Safar. Nabi pun balik ke rumah tersebut. Waktu duk bersiap beg, tak ada pasport, tak ada kapal terbang, tak ada bas, tak ada motor, tak ada kereta. Nabi siap beg, sedikit bekalan baju, duk bersiap-siap. Jibril datang bagi tahu, ya Muhammad, mereka sedang berbincang di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat mesyuarat pemimpin-pemimpin Quraisy. Parlimen dia. Saya baca dalam buku Darun Nadwah dekat dengan Safa. Bawah-bawah tu lah, lebih kurang dekat-dekat situ. Wallahu a'lam. Darun Nadwah ni berdekatan dengan Safa. Quraisy mesyuarat pada petang itu, pada malam itu, awal malam buat keputusan kita bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat, Quraisy bersepakat kita bunuh Muhammad, bukan tangkap. Mereka sepakat bukan untuk tangkap, bukan untuk kurung, tetapi untuk bunuh Muhammad. Kalau seorang dilantik untuk bunuh, nanti kabilah dia akan dituntut membayar diat. Kemudian kabilah Rasulullah akan berperang dengan kabilah yang membunuh, menuntut pembelaan. Maka Quraisy mesyuarat, kita pilih pemuda-pemuda terkuat. Kita pilih pemuda-pemuda terkuat di kalangan Quraisy, kabilah-kabilah yang banyak. Kesemua mereka ini ramai-ramai pergi ke rumah Muhammad dan bunuh Muhammad. Supaya kalau Muhammad dibunuh, kesemua panglima ni membunuh Muhammad, maka Bani Hashim tak boleh nak balas dendam sebab banyak kabilah yang bunuh. 7 kabilah, 12 kabilah, 18 kabilah yang bunuh. Maka Bani Hashim tak boleh nak tuntut bela. Bani Hashim, Bani Muttalib tak boleh nak tuntut bela sebab banyak kabilah. Quraisy mesyuarat di Darun Nadwah buat keputusan bunuh Muhammad. Ni peristiwa hijrah. Akhirnya malam itu juga hari keputusan dibuat, keluarlah komando-komando ni. Bukan orang biasa. Mereka ni semua pahlawan-pahlawan daripada kabilah-kabilah Mekah yang dipilih. Mereka bergerak. Nabi di rumah. Bila Jibril mai bagi tahu, wahai Muhammad, mereka sedang membuat keputusan untuk membunuh kamu. Maka Nabi pun tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kalau dapat berita, bahawa ada satu kumpulan dalam perjalanan mai ke rumah untuk bunuh kita.
Tuan-tuan nak tunggu dalam rumah? Tak tunggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tenang. Nabi tunggu kerana ada beberapa benda penting yang Nabi nak selesaikan. Nabi panggil Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Nabi panggil Sayyidina Ali ketika itu umur dalam 20-an. Sayyidina Ali masuk Islam umur 7. Peristiwa hijrah berlaku tahun 13, tahun 14. Lebih kurang umur Sayyidina Ali 20, 21 macam itulah. Ada ulama sebut 23, 21. Lebih kurang tu, pemuda. Nabi panggil Sayyidina Ali ada 2 tugas. Ini para pelajar boleh dengar. Nabi panggil Sayyidina Ali ada 2 tugas pada malam tu. Ni cerita sirah aja, biasa aja. Boring lah para alim ulama ramai malam ni. 2 tugas. Yang pertama Nabi kata, wahai Ali, tidur di atas katil aku, katil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung Sayyidina Ali tidur di atas katil Nabi, tetapi misi itu bahaya. Sebab pendekar-pendekar Quraisy, panglima-panglima Quraisy dalam perjalanan nak mai sini nak bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Ali, ada 2 tugas. Yang pertama, tidur di tempat tidur aku, di atas katil aku. Kemudian Nabi mengeluarkan burdahnya yang berwarna hijau. Nabi ambil burdah, ambil rida. Nabi kata, wahai Ali, selimut dengan burdah ini. Burdah al-khadra al-hadramiyah. Kamu tidak akan ditimpa apa-apa musibah. Di luar, waktu Nabi tak bergerak lagi keluar daripada rumah, rumah sudah pun dikepung. Tuan-tuan bayang, rumah sudah dikepung. Di luar ada panglima-panglima Quraisy. Kepung, lengkap bersenjata. Bilangan mereka ramai. Kalau 5 orang pun tuan-tuan, 5 orang komando. Di Malaysia dia punya komando lah, panglima ni, komando. Kalau 5 orang pun dah tak boleh keluar dah daripada rumah tu. Ini yang tunggu di luar itu mungkin belasan, mungkin 20 lebih orang. Wallahu a'lam. Wahai Ali, tidur di tempat aku, tidak ada kemudaratan yang akan menimpa kamu. Tuan-tuan sekalian, saya sendiri yang berceramah di kalangan alim ulama yang ada di depan, al-muhtaramun, al-ajilla, kita semua umat Islam, kalau ada 15 orang pembunuh upahan di luar, kemudian ada baba bagi tahu kat kita, kamu gantilah tempat baba kat sini. Pembunuh upahan tu nak bunuh baba. Ni contoh sirah ni. Baba panggil kita, baba kata kamu tidur sinilah. Insya-Allah selamat, yakin dengan Allah. Kita kata kat baba tidur sinilah. Saya baru umur 20. Baba 60 lebih dah. Kan? Macam mana saya nak yakin dengan Allah? Iman. Di sini para ulama kata, cuba lihat iman Ali ibn Abi Talib. Cuba perhatikan iman Ali ibn Abi Talib. Yang ketika itu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu tahu di luar rumah ada belasan pembunuh yang lengkap bersenjata. Mereka adalah pemuda-pemuda tergagah Quraisy. Duk tunggu. Nabi kata, "Nam ya Ali, lan yadurraka syai'." Tidur di sini wahai Ali, kamu tidak akan ditimpa apa-apa musibah. Sayyidina Ali tidur di situ. Percaya dengan Nabi.
sallallahu alaihi wasallam dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sirah, tuan-tuan. Ini sirah. Bila kita baca sirah kan, tengok hebat pemuda ini, berani dia. Tugas yang kedua, Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, Nabi panggil dan Nabi tunjukkan kepada Sayyidina Ali sehimpunan harta. Ada satu harta, banyak harta dalam rumah Rasulullah, iaitulah barang-barang amanah. Barang amanah yang disimpan, ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka tidak beriman dengan Rasulullah, tak beriman dengan Nabi, tapi percaya bahawa Nabi adalah manusia yang baik. Tidak beriman dengan Islam yang Nabi bawa, tetapi tahu bahawa Muhammad tak pernah menipu. Tak beriman dengan dakwah yang Nabi bawa, tetapi tahu dan yakin Muhammad tak pernah khianat. Tak beriman dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi yakin Muhammad boleh jaga barang-barang berharga milik kami. Mereka sakiti tubuh Nabi, tetapi barang berharga bagi Nabi simpan. Mereka sakiti hati Nabi, tetapi barang-barang berharga bagi Nabi simpan. Pelik penduduk Mekah waktu tu. Mereka menghina Nabi, setiap hari menghina Nabi di Mekah. Sehinggakan 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, 13 tahun berdakwah di Mekah, jumlah yang masuk Islam tak sampai 300 orang. Tak sampai 300 orang. Kita di Dewan hari ini ada 1000 orang. Mereka tolak dakwah Nabi, tetapi kalau tanya percaya tak dengan Muhammad, percaya dengan Muhammad. Mereka tolak dakwah Nabi, tapi kalau tanya pernahkah Muhammad menipu, mereka akan jawab Muhammad tak pernah menipu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Nabi nak berhijrah keluar daripada bumi Mekah, ada timbunan harta dalam rumah Nabi, bukan harta Nabi. Penduduk Mekah simpan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak malunya penduduk Mekah waktu itu. Tapi disebabkan dalam rumah tak boleh simpan, nanti anak curi. Dalam rumah sendiri tak boleh simpan, nanti isteri curi. Dalam rumah sendiri tak boleh simpan, nanti suami curi. Maka semua simpan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi akhlak. Nabi akhlak, Nabiur rahmah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata guru saya, antara tafsirannya, wahai Muhammad, kamu ini di atas akhlak, bukan berakhlak mulia, di atas akhlak yang agung, atas lagi. Kalau di luar sana ada kesabaran, Nabi di atas kesabaran. Kalau di luar sana manusia itu amanah, kamu di atas amanah. Subhanallah. Tafsir gharib. Kalau di luar sana kebaikan dibalas kebaikan, Muhammad membalas kejahatan dengan kebaikan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan tatakhallaq bi khuluqin azim, ala khuluqin azim. Masya Allah. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa ajaibnya akhlak kamu, wahai Rasulullah.
Kerana dengan sebab itu kamu dilantik menjadi presiden kepada segala nabi dan rasul. Apabila seorang Yahudi mengkaji semua perangai nabi, dia kaji semua perangai nabi, tinggal lagi satu atau dua akhlak yang dia baca dalam kitab Taurat dan Injil yang belum dia lihat. Maka Yahudi ini menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghina Nabi di hadapan sahabat. Dia hina Nabi di hadapan para sahabat, di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar, di hadapan Uthman. Dia kata, innaka qaumu mutlin. Kamu wahai Muhammad dengan keturunan kamu semua jenis lambat bayar hutang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Sayyidina Umar nak pancung kepala si Yahudi ni. Nabi kata jangan. Nabi kata, jangan wahai Umar. Pergi ke rumah aku, kata Rasulullah. Ambil beberapa gantang kurma yang aku hutang. Dan tambah bilangan kurma itu. Kerana kamu mengasari Yahudi ini, wahai Umar. Tuan-tuan, Nabi berhutang dengan Yahudi beberapa gantang kurma. Masa untuk membayar hutang belum sampai. Yahudi itu berbohong. Dia datang depan Nabi, dia cekak Nabi, dia tuduh Nabi, dia menipu di hadapan sahabat. Dia kata waktu telah sampai, Nabi melewat-lewatkan pembayaran hutang itu. Nabi tak bercakap di hadapan Yahudi, Nabi tak bercakap di hadapan sahabat-sahabat. Nabi kata, wahai Umar, kamu pergi ambil di rumah aku sekian-sekian gantang kurma, kamu tambah gantang itu. Tambah bilangan yang aku hutang itu. Bila Sayyidina Umar pergi dengan Yahudi tadi, Sayyidina Umar tanya, wahai fulan, benarkah Rasulullah, Nabi kami, tidak membayar hutang kamu dan tempoh telah pun habis? Maka berkata Yahudi itu, wahai Umar, sesungguhnya benar Muhammad berhutang, tetapi tempoh itu belum habis. Lalu Sayyidina Umar tanya, wahai fulan, kenapa kamu berbohong dan menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Yahudi itu, wahai Umar, sesungguhnya aku membaca di dalam kitab Taurat dan Injil bahawasanya penutup segala nabi dan rasul, antara sifatnya ialah dia membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanalladzi khalaqa Rasulullah. Antara sifat yang kami baca di dalam Taurat dan Injil ialah Rasul akhir zaman itu sifatnya ialah membalas keburukan dan kejahatan orang dengan kebaikan. Maka hari ini aku tengok sifat itu pada Muhammad dan bersaksilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuan-tuan boleh sabar? Tidak tuan-tuan, tidak saya yang boleh bersabar sampai ke tahap itu. Sallallahu alaihi wasallam.
Bila penduduk Mekah nak bunuh Nabi malam hijrah, tuan-tuan, penduduk Mekah nak bunuh Nabi. Rahsia itu dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jibril mai bagi tahu, wahai Muhammad, mereka dalam perjalanan untuk bunuh kamu. Tuan-tuan, Nabi kenal tak penduduk Mekah? Nabi kenal penduduk Mekah kesemuanya. Li'annahu Makki, kerana Nabi orang Mekah. Kerana Nabi orang Mekah, dia tinggal di Mekah daripada lahir perkampungan As-Sa'diyah sampai umur 53. Maka Nabi kenal semua penduduk Mekah. Mekah bukan sebesar wilayah. Waktu tu kota Mekah tu bukanlah sebesar wilayah Fatani ni, tuan-tuan. Bila Jibril mai bagi tahu, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, mereka dalam perjalanan untuk bunuh kamu. Nabi tahu muka seorang demi seorang yang nak bunuh dia. Boleh jadi salah seorang yang datang itu, barang amanah dia ada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Boleh jadi barang amanah dia ada dalam rumah Rasulullah, tetapi dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Tuan-tuan, sepatutnya barang-barang berharga tu Nabi ambil lah dah nak hijrah. Bawa emas yang ditinggalkan, bawa perak yang ditinggalkan dalam simpanan rumah Nabi. Bawa barang-barang berharga sepatutnya, ya Rasulullah. Tetapi Nabi mengajar saya dan kita semua, wahai umat Rasulullah, malam ni Nabi mengajar saya dan kita semua, walaupun mereka menyimpan barang-barang amanah di dalam rumah aku, dalam keadaan mereka datang ingin membunuh aku, aku tetap kembalikan barang ini kepada mereka. Kerana di dalam syurga nanti, kesemua yang masuk syurga adalah mereka-mereka yang ada akhlak yang baik. Yang tu confirm. Orang ibadat tak banyak boleh masuk syurga. Sebab tu ada Arab Badui, dia mai tanya Nabi, ya Rasulullah, aku nak puasa Ramadan, nak semayang 5 waktu, nak tunai zakat, nak buat haji sekali je. Boleh masuk syurga tak? Nabi kata boleh. Dia ikhlas kepada Allah, dia ibadat tak banyak, dia boleh masuk syurga. Tapi kalau perangai tak elok, jangan harap Allah nak masukkan ke dalam syurga. Orang miskin boleh masuk syurga, harta tak ada, boleh masuk syurga. Tapi kalau hidup selalu menyakiti jiran, kalau hidup selalu mengambil hak adik-beradik dengan cara yang haram, tak ada harapan untuk masuk syurga. Kamu miskin, kamu beriman dengan Allah. Kamu miskin, kamu dahulukan akhirat. Kamu miskin, kamu cinta Rasulullah, kamu boleh masuk syurga, insya-Allah. Kamu punya akhlak yang baik, kamu boleh masuk syurga walaupun kamu miskin. Kamu punya akhlak yang baik, kamu boleh masuk syurga walaupun kamu tidak dikenali. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar saya dan ajar tuan-tuan untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi tunjuk barang-barang. Nabi kata, wahai Ali, ni milik fulan. Wahai Ali, ni milik fulan. Wahai Ali, barang ni milik fulan. Kemudian selesai. Bila selesai,
pembunuh telah pun berada di luar rumah. Kemana Nabi nak pergi? Allah mengarahkan Nabi berhijrah. Nabi dalam rumah. Nabi dalam rumah. Allah arah Rasulullah berhijrah. Wahai Allah, di luar rumah penuh dengan pembunuh. Keliling. Fa'anna najah. Nak selamat kok mana? Sayyidina Ali berbaring di atas katil Nabi. Nabi selimutkan dengan burdah khadra al-hadramiyah. Selimut. Kemudian kata Jibril, ukhruj min bainin nas. Wahai Muhammad, keluar dari pintu depan. Sallallahu alaihi wasallam. Jibril bagi tahu kat Nabi, wahai Muhammad, keluar dari pintu depan. Tuan-tuan, arahan apa ni? Nabi nak berhijrah, keliling rumah Nabi penuh dengan pembunuh. Bilangan mereka ramai, kesemuanya lengkap bersenjata. Jibril bagi arahan keluar daripada pintu depan. Maka dengan keyakinan yang tiada anggarannya, tak ada anggaran. Dengan keyakinan yang tiada anggarannya, dengan keyakinan yang tiada hadnya, dengan keyakinan yang tiada sempadannya, Nabi membuka pintu depan rumah Rasulullah sambil Nabi membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nabi buka pintu. Kerana Allah menjamin, wahai Muhammad, aku akan selamatkan kamu daripada pembunuhan ini. Tuan-tuan, sampai malam ni, bila saya baca cerita ni, sampai malam ni, bila saya baca cerita ni, saya berkata kepada diri sendiri, wahai Wadi, kalau kamu berada di tempat itu, apakah kamu yakin untuk keluar di pintu depan? Untuk keluar di pintu depan sampai malam ni. Apakah iman yang ada dalam diri kita sampai malam ini, siapapun kamu, untuk kamu buat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila Jibril kata, wahai Muhammad, keluar dari pintu depan, Allah akan menyelamatkan kamu. Nabi buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum. No? Sampai ayat yang ayat ke-9, fahum la yubsirun. Dan kami menjadikan di hadapan kamu, wahai Muhammad, benteng. Kami menjadikan di belakang kamu, wahai Muhammad, benteng. Dan kami melekakan mereka. Kami melalaikan mereka. Kami tutup pandangan mereka. Kami itu Allah. فَأَغْشَيْنَاهُمْ na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ini ada para ulama ramai. Hum apa hum? Siapa berani i'rab hum di kalangan pelajar pondok main naik atas? I'rab mufassal, i'rab tafsili. Saya bagi hadiah. Yang berani i'rab hum, mai sini. Di kalangan pelajar pondok,
Fatani ni terkenal dengan nahwu sorof, sangat terkenal lah. Saya ada 1000 bat. Ni ada orang bagi kat saya nak bagi kat pelajar yang berani jawab. Fa'arshaynahum. Ta'al a'rib kalimatahum mufassalan. Ni ramai ni pelajar ni. Pondok mana ni? Satgi balik kena marah dengan bapa. Okey. Habis fa'arshaynahum fahum la yubsirun, dan mereka tidak nampak. Kami butakan mata mereka, kami tutup mata mereka, kami tutup dan sekat pandangan mereka, mereka takkan lihat wahai Muhammad. Nabi pun buka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi buka pintu, semua ada. Kesemua memegang senjata. Mata terbuka. Bukan tidur di tanah, tuan. Bukan tidur berbaring, bukan tidur macam tu. Semua pegang senjata, semua duduk bersiap, tapi mata buka tapi macam tu. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok orang yang nak bunuh kita, 15 orang yang nak bunuh kita depan mata kita. Allahu Akbar. Orang nak bunuh kita ada di depan muka kita, tak boleh buat apa-apa, keras macam tu. Sambil berdiri, sambil bersedia, tapi tak nampak Rasulullah, matanya buka. Macam tu. Nabi boleh ambil pedang dia, Nabi boleh sembelih seorang-seorang. Tak berdosa Rasulullah, sebab kesemua yang datang itu adalah di kalangan pembunuh. Tidak berdosa Rasulullah kalau Nabi buat keluar pedang, Nabi sembelih seorang-seorang. Tak berdosa. Tetapi yang ajaib akhlak Nabi. Saya dengan sirah membuatkan kita kelu, lidah kita kelu, jasad kita kelu, iman kita kelu, roh kita kelu di hadapan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab sirah, Nabi keluar, Nabi nampak, Nabi tengok dan Nabi kenal seorang-seorang penduduk Mekah yang sedang berdiri mengelilingi, mengepung rumah Nabi. Tujuan mereka kesemuanya adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak jawab Mi'raj tadi kah? Tuang ayat aja. Tuang ayat aja. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenal, masya-Allah. Orang Mekah, tuan-tuan, yang diupah itu bukan orang luar. Yang diupah itu bukan orang luar, yang disuruh itu bukan orang luar. Mereka sebahagiannya adalah rakan-rakan permainan sepermainan Nabi SAW. Sebahagiannya adalah jiran-jiran Nabi SAW. Nabi tengok muka. Nabi tengok muka seorang-seorang. Kamu yang nak bunuh, kamu yang nak bunuh aku, kamu yang nak bunuh aku, kamu yang nak bunuh aku. Subhanallah. Tidak seorang pun yang dipancung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, Al-Imam Abu Syuhbah, antara pengarang Sirah fi Dhaw'il Quranil Karim, Syekh dan beberapa yang lain, mereka kata Nabi hanya mengambil pasir. Nabi ambil pasir, Nabi letak sikit je. Nabi letak sikit je. Nabi ambil pasir, Nabi letak sikit. Nabi letak sikit di atas kepala pembunuh pertama, kepala pembunuh kedua, pembunuh ketiga, pembunuh keempat, pembunuh ke-11, pembunuh ke-15. Kata para ulama, ini ijtihad para ulama.
Mungkin Nabi nak bagi tahu, tadi Muhammad lalu di hadapan kalian. Muhammad ada dalam rumah ini. Muhammad lalu di hadapan kalian. Tetapi tidak seorang pun yang dibuat ataupun yang disakiti oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang daripada awal Muhammad ada dalam rumah itu. Sebab tu Nabi letak, kata para ulama, Nabi letak dan taburkan pasir untuk kesemua mereka ini tahu Muhammad keluar daripada rumah ini di hadapan kalian dan Muhammad tidak apa-apakan kalian. Bismillah, Masya Allah. No? Bismillah, Masya Allah. Akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan, kemudian daripada situ Nabi pun tinggalkan pembunuh-pembunuh dia sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggalkan pembunuh-pembunuh dia dalam keadaan yang sihat. Tidak seorang pun dicerca. Tidak seorang pun dikutuk. Tidak seorang pun diludah oleh Rasulullah. Tidak seorang pun ditampar oleh Nabi. Tidak seorang pun disakiti oleh Rasulullah. Nabi tinggalkan kesemuanya kerana mereka ummati, ummati. Kerana mereka adalah umat aku. Kerana mereka adalah umat aku. Nabi pun tinggal, pergi ke rumah Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Kalau hari ni tuan-tuan, zaman moden ni, rumah Sayyidina Abu Bakar ada di Hilton. Hilton yang kayu tu, bukan Hilton dia. Lah ni ada Hilton baru belakang tu. Syarif Omar kot saya. Kalau yang Hilton baru tu, Syarif Omar ni yang Hilton lama. Hilton yang kayu tu. Ada musalla Abu Bakar, di situlah rumah Sayyidina Abu Bakar. Tapi musalla tu hari ni dia tingkat 4 kalau tak silap saya. Bawah sekali, itu tapak rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi daripada Marwah, dekat-dekat dengan Marwah, Nabi tinggalkan rumah tu menuju ke rumah Abu Bakar untuk mengajak Sayyidina Abu Bakar berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hak tu cerita lain lah. No? Yang saya sebut malam ni, hak cerita sikit tu je. Tuan? Dan ceramah saya panjang ni je lah. Habis dah. Sebab motor duk tunggu. Lama dah motor tu daripada petang. Tuan-tuan pun datang ni nak tengok motor tu. Kan? Nak cabutan bertuah. Dan apa namanya, untuk malam ni saya rasa cukup sekadar itu dulu. Secara ringkas, sekejap ya, ceramah saya memang macam tu tuan-tuan. Ceramah saya memang begitu. Dan sebenarnya saya tak sempat rehat daripada Kedah tadi kan, datang sini agak lewat petang tadi sampai dan terus bersiap untuk datang ke tempat ceramah bersama dengan para alim ulama daripada wilayah Fatani. Dan saya rasa setakat tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Saya minta maaf lah ceramah ringkas saya. Semoga perkongsian ringkas daripada saya pada malam ni, yang saya sangat malu sebenarnya berada di hadapan ramai alim ulama yang ada, dan semoga kisah itu membuatkan kita bertambah kerinduan dan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada seluruh pimpinan Majlis Agama Islam wilayah Fatani dan para alim ulama yang ada di atas jemputan untuk berkongsi satu dua bukan ilmu baru lah kan, bukan berkongsi ilmu baru pun, ilmu lama kan. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.